Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Jom kita berinfak di bulan Zulhijjah ini. Kali kita berinfak, berganda pahala kita dapat. Terima kasih Pertubuhan Mihrab. Selain pada masjid, dana yang terkumpul telah disalurkan untuk pembinaan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS Gombak. Baik, muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah. Bersama dengan saya di studio melalui Skype lah adalah Ustaz Iqbal Zain, Wakil Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz, ada delay sedikit di situ. Mungkin Ustaz bersiaran daripada London. Usik je Ustaz, usik je Ustaz. Okey. Okey Ustaz, Ustaz dengar saya nak? Baik Ustaz, tadi kita pagi pun dah ada berbincang tentang bagaimana kita nak memaksimalkan amalan ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni kan. Baik Ustaz, boleh Ustaz kongsikan lagi dengan kami bagaimana kita ni nak memaksimalkan kenapa 10 hari yang Rasulullah kata hari yang terbaik dalam setahun ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih para adimah. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan usia untuk merasai bulan yang penuh kemuliaan iaitu bulan Zulhijjah ini. Memang benar dalil daripada Al-Quran dan Sunnah telah memberi maksud bahawa 10 awal daripada bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang penuh dengan kelebihan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling terbaik untuk seseorang melakukan apa-apa amalan soleh. Saya kongsikan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Al-Bukhari, tiada hari-hari yang amalan soleh paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini, iaitu 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seseorang itu berjihad, keluar bersama hartanya, kemudian langsung dia tidak kembali ke rumah. Imam Ibn Hajar Asqalani berpendapat bahawa keistimewaan 10 hari Zulhijjah adalah terkumpul padanya pelbagai ibadah. Di dalamnya ada solat, puasa, sedekah, zakat, haji, kurban dan sebagainya. Maka 10 hari awal Zulhijjah ini merupakan satu tempoh yang mana manusia beribadah kepada Allah dalam segala bentuknya. Ia benar-benar satu tempoh waktu pelbagai ibadah dipersembahkan oleh sekalian para hamba yang saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merahmati waktu ini untuk apa saja amal saleh yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, insya-Allah. Okey Ustaz, pastinya kan kalau kita sebagai umat Islam yang tak lagi mengerjakan ibadah haji, memang kita sebenarnya nak mengerjakan ibadah haji. Yang tu yang kita dambakan. Dan kadang-kadang disebabkan ketidakmampuan dan sebagainya, ada yang mampu tapi uzur tak dapat nak pergi. Baik Ustaz, bagaimana kita yang kat Malaysia ni, walaupun tadi kita dah bincang, tapi mungkin Ustaz ada boleh menambah baik perbincangan kita. Bagaimana kita ni kat Malaysia ni, dekat negeri masing-masing, mukim masing-masing ni, nak merebut pahala bulan Zulhijjah. Silakan Ustaz. Baik, terdapat beberapa amalan utama yang boleh dilakukan pada bulan Zulhijjah. Kita digalakkan untuk melakukan takarub pada 10 hari yang awal Zulhijjah dan Allah SWT memandangnya dengan pandangan kemuliaan dan rahmat. Antaranya, kita banyakkan berzikir, banyakkan berpuasa, kita banyakkan berselawat, banyakkan baca Quran, kita jauhi maksiat, kita berkorban, kita bersedekah dan sebagainya. Semua amalan itu sememangnya dilakukan pada bila-bila masa. Namun apabila dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah, pasti pahalanya digandakan sesuai dengan kelebihan tempoh. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, firman Allah SWT bermaksud, maka sesiapa berbuat kebajikan sebarat zarah sekalipun, nescaya akan dilihatnya. Dan segala seseorang yang membuat kejahatan sebarat zarah sekalipun, nescaya akan dilihatnya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik Ustaz, satu perkara yang kita nak kongsikan dengan para penonton semua ialah amalan sedekah. Yang untuk kita maksimalkan. Apa antara amalan yang kiranya, sebab kalau kita ni kalau boleh nak bagi sesuatu ataupun nak melakukan investment lah kan, pelaburan, naklah yang memaksimalkan pelaburan tu. Jadi apa kategori sedekah yang dia tak ada putus, dia berterusan? Jadi kategori sedekah yang akan berterusan dan mengalir pahala ganjarannya adalah dalam
perkara yang bagi orang-orang yang berjuang mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Kerana selagi mana ilmu itu terus disebarkan, manusia beramal dengan ilmu tersebut, maka buku catatan amalan kita akan terbuka. Dan saya ingin kongsikan di sini sebuah kempen yang telah dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset-aset Islam melalui pembinaan masjid dan madrasah. Kita sedia maklum bahawa pembinaan masjid dan madrasah bukanlah suatu yang institusi yang asing bagi kita. Oleh sebab itu sekarang Pertubuhan Mihrab sedang fokus membantu mengumpulkan dana pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh di Rawang dan pembinaan bangunan baru bagi Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Seri Gombak. Di Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh Rawang ini pada ketika ini sudah tidak dapat menampung jemaah yang semakin ramai dan jemaah terpaksa sembahyang di luar perkarangan masjid. Dan alhamdulillah penantian ini berakhir apabila pihak masjid melantik Pertubuhan Mihrab untuk bekerjasama untuk kumpulkan dana bagi pembinaan masjid ini. Dan yang kedua, pembangunan sains Zahra. Ada sedikit technical problem, Ustaz. Sewa bangunan untuk menjalankan setampung pajak ruang pelahat dan pembelian tanah, walau bagaimanapun dana diperlukan kerana masih belum mencukupi. Jadi terima kasih kepada semua. Masya Allah, Ustaz. Minta maaf, Ustaz. Yang hujung tu saya tak dengar sebab bunyi agak terputus-putus. Mungkin talian tu agak bermasalah. Ustaz boleh ulangi dengan perlahan sedikit yang hujung tu? Silakan, Ustaz. Baik. Projek yang kedua adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang pada ketika ini masih menyewa rumah kedai dan perlukan sudah semua membantu kerana pihak Ma'had membeli sebidang tanah tapi untuk membuat takdir. Okey. Ustaz, saya nak kongsi dengan Ustaz. Tadi agak terputus-putus di hujung, tapi apa yang saya boleh dapat ialah bahawasanya sedekah ni akan digunakan untuk membina pusat pendidikan Ma'had Tahfiz yang Fatimah Az-Zahra yang proper. Sebab sekarang ni masih dalam keadaan menyewa. Betul, Ustaz? Ya, betul. Okey, ya, insya-Allah. Ini adalah pusat bukan tahfiz biasa. Dia ada pendidikan sains juga di situ, benar? Masya Allah. Ya, betul. So maksud nak menghasilkan para saintis, para ilmuwan, para ahli fikir untuk ummah yang betul-betul beriman. Okey, apa pesanan Ustaz ataupun mesej Ustaz nak tinggalkan kita? Baik, saya mohon kepada sidang penonton yang dirahmati Allah untuk rebut peluang 10 hari awal Zulhijjah ini untuk gandakan lagi amalan kita dan pahala ganjaran kita yang menjadi currency kita di hari akhirat. Dan untuk kepada yang ingin menyumbang, anda boleh lihat di kaca TV anda boleh ambil gambar, ada akaun bank Maybank dan juga Bank Islam. Bank Islam, dan anda juga boleh melalui online iaitu www.infakmihrab.com. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan dan memberikan keberkatan untuk setiap ringgit yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Moga Allah mudahkan urusan. InsyaAllah moga kita terlibat dalam membina generasi yang bertamadun, yang mereka yang beriman dan juga merupakan ahli saintis, ilmuwan generasi akan datang. InsyaAllah jazakallah khairan kathiran. Kita rehat seketika para penonton. InsyaAllah kita akan kembali selepas ni. Masih lagi sebab hari Jumaat kan, kita nak memaksimalkan potensi amalan kita. Kita akan kongsikan platform-platform bagaimana kita dapat sama-sama menambah lubuk pahala kita, insyaAllah.